Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Saya harap murid-murid berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Dalam video pembelajaran kita pada kali ini, kita akan belajar Nikah Islam tahun 5 bidang ibadah di bawah tajuk 2 Hari Raya yang Mulia. Murid-murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 126 hingga 130. Sebelum kita mula pembelajaran, mari sama-sama kita tonton dan fikirkan kepada video yang Ustaz tunjukkan ini. Melalui video yang murid lihat sebentar tadi ialah video suasana Hari Raya. Dan hari ini Ustaz akan menerangkan tentang cara bagaimana solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidil Adha. Kita pergi kepada yang pertama, iaitu solat sunat Aidilfitri. Solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada 1 Syawal bermula sesudah terbit matahari sehingga gelincir matahari. Yang kedua, solat sunat Aidil Adha. Solat sunat Aidil Adha ialah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada 10 Zulhijjah bermula sesudah terbit matahari sehingga gelincir matahari. Dalilnya, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumul fitri wal adha ila al-musalla fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat solat pada hari Aidilfitri dan Aidil Adha. Perkara pertama yang dilakukan oleh baginda ialah solat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Murid-murid, hukum menunaikan solat Aidilfitri dan Aidil Adha ialah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut agar umat Islam melakukannya. Sekarang kita pergi kepada kaifiat solat sunat Aidilfitri dan Aidil Adha. Yang pertama, Ustaz akan terangkan mengenai niat solat sunat. Kita pergi solat sunat Aidilfitri. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata Aidilfitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat Aidilfitri 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat solat sunat Aidil Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata Aidil Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat Aidil Adha 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, sambung kepada kaifiat solat sunat Aidilfitri dan Aidil Adha. Pada rakaat yang pertama, dimulai dengan takbiratul ihram serta niat membaca doa iftitah, melafazkan takbir sebanyak 7 kali dan diselangi dengan bacaan tasbih, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah sebaik-baiknya surah Al-A'la, dan yang terakhir, menyempurnakan rakaat pertama sehingga selesai. Kaifiat solat sunat Aidilfitri dan Aidil Adha pada rakaat yang kedua. Yang pertama ialah dimulai dengan takbir intiqalat di permulaan rakaat. Melafazkan takbir sebanyak 5 kali dan diselangi dengan bacaan tasbih. Membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah sebaik-baiknya surah Al-Ghashiyah. Dan yang terakhir, menyempurnakan rakaat kedua sehingga selesai. Seterusnya murid-murid, kita sambung kepada solat hari raya lebih afdal jika dilakukan secara berjemaah dan sesudahnya dibacakan 2 khutbah.
Walau bagaimanapun, solat ini boleh dilakukan secara bersendirian tanpa khutbah. Lakukanlah amalan sunat 2 hari raya ini, iaitu mandi sunat hari raya, memakai pakaian terbaik dan wangi-wangian, makan sedikit makanan sebelum menunaikan solat sunat Aidilfitri, bersegera ke tempat dilaksanakan solat, pergi dan balik menggunakan jalan yang berlainan, perbanyak bertakbir, ucap dan saling mendoakan serta bermaaf-maafan, berwajah ceria dan senyum kepada setiap orang yang ditemui, berbanyak bersedekah. Sambungan, bertakbir selama 3 hari tasyrik untuk Aidil Adha. Disunatkan makan selepas menunaikan solat sunat Aidil Adha. Saling ziarah menziarahi. Melakukan ibadat korban. Dan yang terakhir sekali, amalan sunat, puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal. Seterusnya murid-murid, kepentingan menunaikan 2 solat sunat hari raya. Yang pertama, meningkatkan syiar Islam. Yang kedua, mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memantapkan semangat perjuangan Islam. Yang keempat, melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Seterusnya, hikmah menunaikan solat 2 hari raya ini. Apa dia? Yang pertama, dapat menzahirkan kesyukuran dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat mengukuhkan perasaan kasih sayang. Yang ketiga, dapat mengeratkan silaturahim di antara keluarga. Dan yang keempat, dapat meneladani kisah pengorbanan para nabi dan rasul. Baiklah murid-murid, sampai sini saja pembelajaran kita pada kali ini. Saya harap murid-murid jelas. Sebelum kita tamat pembelajaran, selepas habis video ini, usahakan tunjukkan satu video bagaimana cara melakukan solat sunat 2 hari raya. Saya harap murid dapat melihat dan cuba mengingat dan cuba mempelajari dengan betul-betul bagaimana cara melaksanakan solat sunat 2 hari raya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan menunjukkan tata cara sembahyang sunat Aidilfitri. Mudah-mudahan ada manfaat atas perkongsian. Perkongsian kita pada kali ini tentang sembahyang sunat Aidilfitri adalah begitu mudah sekali tuan-tuan ya. Sebab kita kali ini mungkin akan jadi imam sembahyang di rumah kita. Mungkin buat pertama kali kita nak jadi imam sembahyang sunat Aidilfitri. Dan mungkin pertama kali kita sembahyang sunat Aidilfitri di rumah sahaja. Sama ada secara berseorangan ataupun secara berkeluarga. Bagi opa-opa, bagi makcik-makcik yang mungkin duduk seorang-seorang di rumah, boleh sembahyang sunat Aidilfitri seorang-seorang pun boleh. Dan bila buat seorang-seorang, tak payahlah baca khutbah opah. Jangan kat leha pula lagi. Bila dah sembahyang seorang, baca khutbah seorang pula. Khutbah hari raya ni sunat dibaca kalau dibuat secara berjemaah. Kalau tak dibuat secara berjemaah, mungkin Pak Leman sembahyang seorang-seorang, mungkin Kak Gayah sembahyang seorang-seorang saja di rumah. Maklumlah Kak Gayah janda kan, maka sembahyang seorang-seorang di rumah dia. Pada hari pagi raya tu pun tak perlulah kita nak sibuk-sibuk nak baca khutbah. Baik, apa pun kita tengok macam mana tata cara untuk sembahyang sunat Aidilfitri. Baik, sembahyangnya seperti biasa 2 rakaat sahaja. Ya, dan kita lakukan
pada waktu yang biasalah pukul 9 pagi, 8.30 pun dah boleh, pukul 9 pagi pun dah boleh. Pada waktu itu mungkin kita nak buat dengan keluarga atau bersama dengan isteri kita berdua, dua orang kita saja, bukan isteri kedua, kita berdua dengan isteri saja, atau dengan anak-anak, atau dengan sembahyang seorang. Baik, pertama kita lafaz niat, sunat lafaz niat. Usolli sunatal Idul Fitri raka'ataini. Kalau kita jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Kalau kita jadi makmum, usolli sunatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Dan kita mulakan dengan model kita ni. Silakan. Pada waktu ini takbiratul ihram, kita masukkan niat kita. Wa akbar. Sahaja aku sembahyang tadi kita masukkan waktu itu. Dan bila kita dah takbir, selesai takbir, kita mula membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajah sampailah habis. Kemudian selepas habis doa iftitah, kita mula bertakbir. Takbirnya sebanyak 7 kali. Allahu akbar 7 kali. Dan selepas habis satu takbir, kita baca tasbih sebanyak 6 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca berselang-selang pada setiap kali takbir sebanyak 7 tadi. Baik, kita tunjukkan caranya. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir yang kedua. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir yang ketiga. Dan lakukanlah takbir ini sebanyak 7 kali dan diikuti dengan tasbih selepasnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 6 kali pada selang-selinya. Jadi 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Bila dah habis takbir yang ketujuh, Allahu akbar, tak payah lagi tasbih. Terus kita baca surah Al-Fatihah dan kita ikuti dengan bacaan ayat-ayat lazim. Mana yang abang hafaz? Qul huwallah. Baca qul huwallah. Tabbat yada pun boleh. Inna a'tayna pun boleh. Sabbihis pun boleh. Selepas habis surah tadi, kita pun rukuk. Allahu akbar seperti biasa, rukuk. Sami'allahu liman hamidah seperti biasa. Kemudian kita sujud seperti biasa. Kita duduk di antara dua sujud seperti biasa. Kita sujud seperti biasa dan kita bangun untuk takbir ataupun rakaat yang kedua. Allahu akbar. Dah masuk rakaat yang kedua, 5 kali takbir, 4 kali tasbih. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir yang kedua. Maka buatlah takbir sebegini sebanyak 5 kali, diselang-seli dengan tasbih sekali sebanyak 4 kali diselang-seli. Habis takbir yang kelima, kita berhenti membaca tasbih, kita mula membaca surah Al-Fatihah diikuti dengan ayat-ayat lazim. Kalau tadi rakaat yang pertama qul huwallah, rakaat yang kedua mungkin qul a'udzu birabbil falaq atau qul a'udzu birabbin nas. Kita pun tahiyat, kita pun rukuk, sujud, sampailah tahiyat seperti biasa dan memberi salam. Maka selesailah kita semayang 2 rakaat semayang sunat Idul Fitri. Senang kan? Dia tak ada susah. Okey Ustaz, kami semayang, anak-anak ada, saya, suami, isteri ada semua. Nak baca khutbah raya dah Ustaz? Sunat. Jadi macam mana abang nak baca khutbah raya? Saya tak pernah baca khutbah. Tak payahlah baca khutbah tu, nak bayangkan kena ada mimbar lah, dah usah usung mimbar dan masjid pula kan. Tak payah, bangun sekadar ucapan begitu sajalah. Tapi adalah rukun-rukun dia. Macam mana Ustaz? Saya tak tahu rukun-rukun dia. Kalau begitu agak-agak susah, tak payah baca. Kan? Kalau nak baca juga. Kalau nak baca, sekarang kita boleh pergi ke laman web Jabatan Majlis Agama Islam, dia ada khutbah raya ringkas, khutbah hari raya. Abang print je daripada sana, abang baca saja yang telah disediakan oleh Majlis Agama ataupun Jabatan Agama Islam di tempat tuan-tuan masing-masing, mudahkan. Jadi kalau nak baca, boleh baca hukum dia sunat. Kalau tak nak baca pun harus, kalau tak nak dibaca. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan perkongsian ini daripada kami ada manfaat untuk kita bersama. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.